Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyahani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, hari ni kita nak baca kitab baru ni. Kitab baru nama dia Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjain. Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zawjain. Kitab ni asalnya tulisan Arab, tetapi kita baca hak terjemuh dia nah. Kitab ni sudah diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abdul Ghani Jabal Maraki. Orang Jabal Marok, Bukit Marok, Kota Baru, Kelantan. Uqudul Lujain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pengarang asal dia nama Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Kitab ni dalam usia dia 120 tahun lebih kurang. Usia dia dalam 120 gitulah lebih kurang. Syekh Nawawi ni lebih kurang itulah 1890 1887 dia meninggal, rasa lebih kurang itulah. Maka dalam 100 120 130 gitulah. Syekh Nawawi Banten, antara orang Melayu kita yang sangat hebat di dalam menulis. Dan karangan-karangan dia hampir menyamai penulisan dia dan gaya bahasa Arab dia sama dengan orang Arab. Antaranya Syekh Mahfuz At-Turmasi, orang Turmasi. Hasyiah Turmasi itu dah. Ala Minhajul Qawim. Ni antara ulama-ulama Syekh Daud Al-Fatani, antara ulama yang mengarang. Boleh mengarang Arab Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan antaranya Syekh Nawawi Banten. Ni orang hebat dalam bab mengarang. Meninggal di Mekah, di Ma'la tak silap ambo. Tu Syekh Nawawi Banten. Kubur dia pernah nak dibongkar oleh penguasa, oleh pemerintah kerajaan Saudi. Tetapi ulama-ulama dulu kehebatan dia, mayat dia tidak hancur. Maka apabila berlaku lagu tu, maka ditutup kubur tu, pakai dibiar lagu tu, tak dibongkar, tidak dipindah jasad dia. Ramai ulama kita dia meninggal di Mekah, apabila dicek, dibuka semula lepas pada 80 tahun, lepas pada 50 tahun, mayat dia masih lagi utuh lagi, masih molek lagi. Ni antara karamah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada seorang ulama. Bukan kata seorang ulama sahaja, orang yang jujur hati dia dengan Allah, Allah Ta'ala akan tidak sia-siakan diri dia, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Jadi kita Uqudul Lujain fi bayanil huquqiz zawjain ini, kita bercakap mengenai hak suami isteri. Hak suami isteri. Apa maksud hak? Benda yang kita boleh tuntut, tu dipanggil hak. Ni hak saya ni. Awak kena serah lah, ni hak saya, ni milik saya.
Maka isteri ada hak yang perlu, yang boleh ia tuntut daripada suami, dan suami ada hak yang dia boleh minta, boleh tuntut daripada isteri. Maka kita ni orang nak nikah boleh belajar, orang nikah dah boleh belajar, orang lepas pada nikah pun nak belajar, tak ada masalah apa. Bukan kata hamba tak nikah lagi, persiapan. Kalau orang nikah dah, boleh baiki. Kita tak tahu hak suami tu gapo dia, hak isteri tu gapo dia. Kerana pernikahan ini merupakan ibadat. Pernikahan ini merupakan ibadat. Sekalipun perkahwinan ini terjalin atas dasar boleh kita kata nafsu lah. Kenapa kita berkahwin dengan seseorang perempuan? Tak ada istilah kata hamba nikah kerana nak suruh dia mesin lada ke, nak suruh basuh baju ke, nak suruh lipat kain. Bukan tu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah persetubuhan. Tak ada orang nikah saja-saja nak temui. Hamba tidur sore ada atu, takut kau atu lah. Tak. Jadi tujuan utama di dalam perkahwinan adalah setubuh lah. Maka setubuh ini nafsu lah. Nafsu. Tak ada orang bila-bila berzikir kok. Tak ingat apa dah. Nafsu. Tapi nafsu ini boleh jadi ibadat. Bahkan ada khutbah nikah. Katanya dalam khutbah tu kata an-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Nikah itu merupakan sunnah para nabi-nabi. Yakni cara hidup para nabi-nabi. Nabi-nabi kalau nak kepada perempuan dia akan berkahwin. Benda ini memalukan tak? Benda ini merupakan fitrah bagi laki-laki dan perempuan. Maka perkahwinan ini fitrah dan agama mengajar macam mana kita nak hidup dengan seorang lelaki ataupun dengan seorang perempuan. Maka nikah itu merupakan sunnah perjalanan hidup para nabi-nabi wa syiarul awliya dan lambai para wali-wali. Berarti nabi-nabi pun berkahwin, wali-wali pun berkahwin. Katanya ulama, semua nafsu mengeraskan hati. Nafsu makan, hati jadi keras. Nafsu kuasa, nafsu pangkat, nafsu goni, semua benda itu mengeraskan hati kecuali nafsu nikah. Nafsu untuk berkahwin itu tidak mengeraskan hati. Kerana nabi-nabi pun berkahwin, wali-wali Allah pun berkahwin. Bahkan Nabi kata an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu merupakan cara hidup hamba. Nabi warak setara mana dia pun, zuhud setara mana dia berkahwin. Kerana apa? Kerana kehidupan dan keperluan dan kehendak semula jadi. Lelaki kena hidup dengan perempuan dan perempuan kena hidup dengan laki-laki. Laki-laki tak boleh sempurna kehidupan dia kecuali dia kena hidup dengan perempuan. Dan perempuan tak sempurna kecuali kena hidup dengan laki-laki. Makam yang paling tinggi bagi seorang perempuan bukanlah abidah, bukanlah orang buat taat, tetapi adalah isteri-isteri orang dan ibu-ibu kepada orang. Hak tu makam paling tinggi. Kita duduk tak berkahwin nampak macam tinggi dah. Tetapi nak makam yang lebih tinggi lagi, jadi isteri orang. Barulah kita nampak kita ni setara mana sifat mazmumah kita ataupun sifat mahmudah kita. Begitu juga seorang laki-laki tak cukup dia kalau dia seorang duduk dalam gua, duduk tapo, nampak macam zuhud, macam tasawuf. Nak tahu dia betul-betul seorang lelaki, sifat mazmumah mahmudah dia tu dah molek dah, cuba dia berkahwin. Seorang perempuan dia kena jaga. Boleh kalau dia jaga seorang perempuan dengan sebaik-baik. Nabi pernah puji sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Kalau di luar kita, Masya Allah, jerit sumuk pun tak mampu. Jerit gajah pun tak mampu. Memang dah jerit gajah tak mampu. Kalau gajah jerit kita, memang tentu dah selok kita.
Jerit sumuk tak mampu. Berjoruh kecek, lemah lembutnya, sedaknya kecek. Tetapi Nabi puji, seorang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan isteri dia. Dia kecek lagu mana dengan bini dia. Lemah lembut juga ke tak? Nabi kata, aku orang yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Aku paling lemah lembut sekali dengan ahli keluarga aku. Aku paling lemah lembut sekali dengan ahli keluarga aku. Maka orang tidak jadi hebat kalau dengan saing-saing kita boleh buah, boleh kecek, boleh gapo. Orang puji belaka. Tetapi isteri kita kata, tak jadi kakak ni. Ya kena bini puji, waktu bisa. Kalau seorang lelaki dipuji oleh bini dia, Allah, tok lelaki hamba wali. Tak usah, orang lain tak boleh bertikah. Kalau bini dia puji. Tetapi kalau saing dia dok puji begini. Tok bini dia kata, kakak ni pukoh. Tak boleh. Dia. Jadi, berkahwin ni, kita mengenai pernikahan ini, ada suku di dalam kitab fiqh berbicara mengenai perkahwinan. Perkahwinan ni tidak lain tidak bukan adalah untuk kita menghala, kita menggunakan satu anggota dalam tubuh kita. Ni banyak anggota kita dah. Tangan, kaki, mata. Ada anggota tu selagi mana tidak berkahwin tak boleh buat ibadat. Anggota apa dia ke? Anggota paling rahsia sekali. Anggota paling sulit sekali. Orang jarang tak luar. Orang susuk kakak tu. Jarang orang buat pergi palasah letak atas meja kau jarang buat pergi jual lagu tu. Barang ni barang pakai 2-3 lapis susu. Jangan we orang nampak. Ni. Anggota ni akan boleh buat ibadat apabila dia berkahwin. Maka orang yang berkahwin bererti orang sudah dapat buat ibadat dengan sempurna. Kalau tak kahwin tak usah duk tunjuk besa lah. Tak usah duk tunjuk besa lah. Dahi duk sujud beres dah. Tangan duduk sedekah beres dah. Mata duk baca Quran beres dah. Tetapi seanggota tak boleh buat gapo dia. Katanya orang tua buat kecing saja. Tak jadi apa. Bukan matlamat dia dah. Anggota tu bukan tujuan untuk tu saja. Maka Allah Ta'ala nafsu kepada lelaki nak duduk dengan perempuan nak duduk dengan laki-laki. Maka nafsu tu semula jadi dan fitrah. Tidak salah, tidak malu seorang laki-laki kalau kata saya berminat dengan perempuan. Tak malu. Tapi kalau lelaki minat dengan lelaki, sudah. Ni jadi pelik pada orang. Jadi tidak salah kalau perempuan kata minat kepada laki-laki. Tak salah. Islam tidak pernah buat perasaan fitrah di dalam tubuh manusia. Tidak serupa dengan agama-agama lain. Agama lain nak kaya tasawuf kau lagu mana. Sehingga kalau laki-laki tak sestuh perempuan. Tak sestuh gani, tak sestuh. Semua dunia belaka. Tidakkah dia membuat perasaan fitrah dia? Buat fitrah dia. Mana boleh. Maka agama tidak pernah menolak fitrah. Tetapi agama membimbing hati kita, membimbing fitrah kita kepada benda yang Allah Ta'ala redha. Lagu mana? Kita nak lepaskan nafsu kita dengan cara yang diredai oleh Allah. Satu kali Nabi Muhammad duduk ceramah, duduk mengajar. Maka Nabi Muhammad kata, siapa dia yang tidur dengan isteri, bersama dengan isteri, maka akan dapat pahala. Sahabat pun akak tangan selalu, tak puas hati. Akak tangan, ya Rasulullah, hamba nak tanya. Tanya ke apa dia? Tadi mu kata, ya Rasulullah, tidur dengan isteri ni dapat pahala. Hamba ni masa tidur tak ingat Tuhan dah. Hamba kak. Tak tahu apa, subhanallah, kau tak tahu apa. Hamba nafsu betul-betul. Pada masa hamba duduk dengan isteri hamba, nafsu semata-mata, tak ada ingat Tuhan pun. Macam mana dapat pahala ya Rasulullah? Kok hamba fahamnya dapat pahala ni kalau kita berzikir, kalau kita selawat, kalau kita ingat Tuhan. Lagu mana kata kalau setubuh pun dapat pahala ya Rasulullah? Hamba tak nampak lagi kata.
Maka Rasulullah nak ajar kepada sahabat dan nak ajar kepada kita. Rasulullah kata, wahai sahabatku, kalulah anggota mu sakni digunakan kepada benda haram, nafsu mu sakni mu guna mu salurkan kepada benda haram, dosa ke tak? Dosa ya Rasulullah. Maka sebagaimana benda tu kalau guna pada benda haram dosa, kalau guna pada benda halal boleh pahala. Oh, lagu tu ya Rasulullah. Tak syarat ingat Tuhan. Tak syarat ingat Tuhan. Guna kepada benda halal boleh pahala, guna pada benda haram dapat dosa. Oh, sahabat pun nampak dah lah. Jadi, setiap anggota di tubuh kita, keperluan, keinginan dia, kalau kita salurkan kepada benda yang Allah Ta'ala suruh, maka boleh pahala. Maka nikah ni, katanya Nabi merupakan sunnah aulia, sunnah Nabi-Nabi, bahkan sunnah Nabi sendiri. Faman raghiba an sunnati, siapa dia benci, siapa dia tak suka dengan sunnahku, maknanya tak suka menikah. Tanya nak nikah, tak sin nikah. Gapo dia nikah? Nafsu laku-laku. Jadi Nabi Muhammad nikah. Dia rasa dengan tidak nikah itu nafsu. Dia pula lebih tasawuf daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepala segala tasawuf. Orang paling kenal Tuhan, orang paling makrifat dengan Allah. Hati setiap detik, setiap saat ingat Allah Ta'ala pun berkahwin. Tiba-tiba dia baru nak kenal Tuhan, rasa lebih tinggi pada Nabi Muhammad, tak sim nikah. Benci pada penikah. Macam agama, setengah agama tu melarang ahli agama dia untuk berkahwin. Paderi-paderi tak nikah belaka. Lepas tu berzina tak apa, jangan menikah. Pelik sungguh. Katanya Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa dia benci dengan cara hidup aku, antara cara hidup aku adalah berkahwin. Siapa dia benci, tak suka, falaisa minni, bukan dia daripada pengikut setia aku. Orang nak ikut Nabi Muhammad kena ikut zahir batin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat gapo dia, ikut belaka, kerana padanya ada rahsia. Ingat, setiap satu sunnah Nabi kita faham, kalau tak faham rahsia dia, kita sedar ataupun tidak sedar, apabila kita buat sudah dapat sunnah rahsia dalam tu. Setiap sunnah Nabi ada cahaya yang tertentu. Sunnah ketika ambil air semaya, sunnah ketika semaya, sunnah ketika berkahwin, semua tu merupakan cahaya. Kenapa cahaya? Kerana Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Setiap benda yang berhubung dengan Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Kajian sains menyatakan tubuh kita, sel tubuh kita ini sebenarnya cahaya. Kita besar sel tubuh kita ni, contohnya tapak tangan. Kita besar, akhir sekali tubik cahaya. Maka betul lah dalam hadis Nabi kata, awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai'in. Awal makhluk yang dicipta adalah nur Nabi Muhammad, kemudian daripada nur Nabi Muhammad dicipta setiap sesuatu. Maka kita mengambil cahaya daripada Nabi Muhammad, semakin banyak sunnah Nabi, semakin banyak kuat cahaya tu. Maka kajian sains kata lah ni, semakin banyak kita berselawat, semakin kuat cahaya yang berada di tubuh kita. Hak tu kalau kita selawat, antara benda yang menyebabkan kuat lagi cahaya yang ada di tubuh kita, iaitu mengamalkan sunnah Nabi. Maka semakin kuat cahaya. Apa maksud sunnah Nabi? Semua hak Nabi-Nabi aja, maka ia merupakan hubungan dengan Nabi. Maka cahaya ini kita guna pada hari akhirat. Ada satu hadis Nabi kata, apabila orang mukmin nak melintah api neraka, maka api neraka menyatakan kepada orang mukmin. Orang mukmin ni kuat hubungnya dia dengan Nabi Muhammad sehingga mendapat cahaya di tubuh dia. Nuruhum yas'a baina aidihim. Ayat Quran kata dah. Cahaya orang mukmin berada di sebelah depan, sebelah belakang, penuh dengan cahaya. Maka cahaya orang mukmin ini apabila lalu kepada neraka,
neraka akan kata ya mukmin juz fa inna nuraka tudfi'ul lahabi. Wahai orang mukmin, cepat-cepat berlari di atas titian sirat. Kerana cahayamu itu, yakni hubungan kamu itu dengan Nabi Muhammad semakin banyak, semakin kuat cahaya kamu, telah memadamkan maraknya api neraka. Kata api neraka pun tak tahan dengan cahaya orang mukmin. Maka kita nak mengaji kitab khas bab nikah ini antara sunnah Nabi. Tetapi ramai orang menikah tak tahu gapo dia kah maksud pernikahan. Apakah hak seorang isteri, apakah hak seorang suami. Ya tahunya nafkah batin sahaja. Hak tu itik pun tak tahu. Bukan kata manusia, itik pun tahu, labi pun tahu. Tapi beza kita nikah dengan ayah itik serati berok kabunnya, kita ada hak kita kena tunai. Kalau kita tidak tunai hak, berdosalah kita. Ada orang badi tak se tunai hak. Ada yang tak se tunai, mu tak se tunai. Jadi sama-sama nak buat dosa. Hak ni satu kesilapan juga. Kita tunai hak kita. Contohnya seorang isteri. Tunailah hak dia sebagai seorang isteri. Sekalipun suami dia tidak menunaikan hak dia. Jangan kita kata suami hamba tak buat ikut, hamba nak badi pasal buat. Sama-sama masuk neraka. Biar. Bahasa jenis tolu. Nak masuk neraka dua-dua. Ya nak masuk ikut dia lah. Kita jangan duk ikut dia lah. Begitu juga suami. Kalau isteri kita tak tunai hak dia sebagai seorang isteri, kita jangan marah ke dia pula kita tak tunai hak kita sebagai suami. Maka biarlah dia tak tunai hak, ikut dia. Hak penting kita buat hak kita. Tu uqudul lujain fi bayanil huquqiz zaujain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada kitab, sebagaimana tradisi kita orang ahlu sunnah wal jamaah, orang mengaji di pondok, kita hadiah ke pahala bacaan Fatihah kita, ayat kursi sekali, qul huwallahu 11 kali, selawat 3 kali, dengan niat supaya Allah Taala angkat darjat pengarah ni Syekh Nawawi Banten secara khususnya dan guru-guru kita bersambung sampai Nabi Muhammad. Kita minta juga supaya Allah Ta'ala buka hati kita supaya dapat memahami ilmu-ilmu orang-orang salah kita, dapat beramal, dapat dibuka hati, dicerahkan hati sebagaimana hati pokok dia tu cerah dengan Allah Ta'ala. Dengan niat supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita belajar. Ada orang ni nak belajar semakin lawa. Semakin belajar, semakin lawa. Tak boleh nak ikut. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala bimbing hati kita, sehinggalah hati kita kejak dengan Allah, kejak dengan Nabi Muhammad, dan dapat berhubung dengan Allah dan Nabi Muhammad, dan dapat melihat Allah dan Nabi Muhammad pada hari kiamat. Dan apa yang diniat. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha ni paling lah, paling.
Pujian itu bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alam ni bukan ada satu, bukan dua, banyak alam ni. Bahkan disebut di dalam kitab, di arasy Allah Ta'ala itu tergantung 70,000 pelita. Di arasy Allah Ta'ala tergantung 70,000 pelita. Dan alam seisinya ini, langit dan bumi ini berada di salah satu pelita tu sahaja. Hak 70,000, hak 6,000, 60,000, 69,999 lagi tak tahu alam berapa. Hak alam ni langit dan bumi ini berada di salah satu pelita yang tergantung di arasy tu. Hak ni disebut di dalam kitab. Hadis tu tak ada lah, tetapi disebut di dalam kitab. Nak kata keluasannya ilmu pentadbiran Allah Ta'ala ini. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, penutup bagi sekalian Nabi dan Rasul-Rasul, serta ke atas sekalian ahli keluarganya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita mulia kedua. Di samping kita mulia ke Nabi Muhammad secara wajib, maka tanda kita mulia ke Nabi Muhammad, kita mulia ke ahli keluarga Nabi Muhammad. Kita mulia ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Maka salah orang kalau dia kata saya mulia ke Nabi Muhammad, tapi kali keluarga dia hamba tak berapa suka. Salah seseorang yang kata saya mulia ke Nabi Muhammad, tapi sayang-sayang dia tahu hamba tak berapa nak percaya lah mana. Sebab itulah Nabi Muhammad meninggalkan beberapa hadis menyatakan supaya kita sayang kepada ahli keluarga Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana kalau mu sayang kat aku, pertama, Tuhan kata, Nabi Muhammad kata, maka hendaklah kamu sayang kepada Allah kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Mu sayang kepada Allah kerana terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kamu. Dan sayanglah kamu kepada aku, Nabi Muhammad kata. Kerana apa? Kerana Allah suruh sayang kat aku, ke? Allah Ta'ala suruh sayang kat aku. Banyak hadis menyuruh ke Allah Ta'ala suruh saya kepada Nabi Muhammad. Bahkan jadi syarat kepada sempurna iman saya kepada Nabi Muhammad. Saya kepada ajaran dia. Tak, saya kepada batal tubuh dia tu sendiri tu kena saya dah. Ajaran dia memang tentu kena ikut dah. Hak tu tak bertikai dah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Hak tu memang dah. Tetapi hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah batal tubuhku, jasadku menjadi benda yang paling kamu sayang lebih daripada segala. Patuh sayalah ahli keluargaku kerana aku pula. Mu sayang aku ke tak? Mu kena sayang kepada ahli keluarga aku. Bahkan sekarang kalau kamu boleh menggembirakan kalau kamu berdoa kepada umat Nabi Muhammad, aku gembira dah. Tetapi kalau kamu berdoa kepada ahli keluargaku, aku lagi-lagi gembira. Antara amalan ulama-ulama, berdoa khas kepada ahlul bait, ahli keluarga Nabi secara khusus. Ya Allah, bantulah, baikilah keadaan ahlul bait. Tentulah lagi Nabi akan bergembira dengan kita. Dan sahabat Nabi, ada orang sayang kepada Nabi, sayang kepada keluarga Nabi, tak sayang kepada sahabat Nabi, jadi Syiah dah pula. Ada orang sayang kepada sahabat, tetapi tak sayang kepada ahli keluarga, maka jadi Wahabi pula. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, saya ahli keluarga dan saya sahabat. Nabi kata, hei manusia, jangan kamu jadi ke sahabat-sahabatku tempat sasaran caci maki kamu.
Nabi pesedah, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Mana-mana sahabatku yang kamu jadikan ia sebagai pedoman, maka tentu kamu akan dapat petunjuk daripadanya. Tengok Nabi bui gelar. Bahkan di dalam Al-Quran meletak ke pakak sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dia sahabat redha dengan Allah, Allah redha dengan sahabat. Tak ada manusia atas muka bumi dapat pangkat setinggi itu. Lebih daripada Tan Sri, lebih daripada Datuk, lebih daripada Maharaja Dewa Sayak Labuh, Sayak Sikap, lebih daripada segala pangkat redha Tuhan kepada dia. Hak ni ada orang boleh challenge, boleh lawan, tak boleh. Buat ibadat sujud siapa menelah dahi-dahi, tumbuh tulang. Tak boleh pakat radhiyallahu anhu. Tetapi sahabat disebut dalam Al-Quran, kita duk baca siapa kelon ni, pangkat siji pengiktirafan Allah Taala kepada sahabat-sahabat. Tiba-tiba ada orang pertikai ke sahabat, mencerca sahabat. Tak tahu orang ni rasa dia lebih daripada sahabat berkali. Jadi Syekh Nawawi bantu nak royak dia tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya Ahlul Bait dan saya sahabat. Seterusnya maka inilah suatu muhimmatun. Supa ke tak kitab tu? Supa. Kau lain. Terbelalak putih mata tu. Supa. Ada beza ke? Kau entah tak tahu muka surat berapa. Seterusnya maka inilah suatu muhimmatun. Muhimmah, benda penting, tugas yang ditakuti atas kaum perempuan yang bersuami. Benda ni benda penting. Benda hak suami isteri-isteri paling takut sekali. Kerana apa? Kerana ada perempuan tak boleh berkahwin kerana takut hak ni lah. Takut saya tak boleh nak tunai hak, maka dia pun tidak berkahwin. Ada cerita salafus soleh dulu tidak berkahwin bukan kerana benci kepada perkahwinan, tetapi kerana tidak mampu melakukan ibadat perkahwinan. Pok kita sebut nikah belanja air liu, titik tak. Tetapi belajar nak tunai hak tak sipu. Kalau betul-betul nak tunai hak memang tak mampu, tetapi sekadar kita mampu buatlah. Hak ni perempuan paling takut bersuami kerana hak ni. Bukan kata semata-mata berkahwin tu sudahlah, tak ada masalah lah. Gapo dia? Iaitu mengerjakan pekerjaan yang dengan dia menjadi derhaka terhadap suami. Kita bimbang takut-takut dia terbuat benda-benda hak tu menjadi derhaka kepada suami. Dan kita suami pula jangan menakut-nakut ke isteri. Sikit-sikit derhaka, sikit-sikit dosa, sikit-sikit masuk neraka. Tak ada masuk ilmu pun tak sebut. Neraka, neraka saka, neraka jahanam, neraka gapo. Mudemo ni masuk neraka, kakak wak kijak lagu ni. Neraka apa cirah? Kita takut masuk neraka sekali dengan dia. Kita supaya ahli syurga dah ke? Kalau kita rasa kita pun tidak sempurna, kita pun kurang, jangan minta lebih. Kita sendiri pun tak mampu tunai hak, maka kalau pasangan kita tak boleh tunai hak, maka maafkan dia. Sebagaimana dia maafkan hak dia atas diri kita. Jangan nak minta lebih, ajar bersyukur. Tu. Maka kadang-kadang ia takut buat benda-benda pekerjaan yang apabila buat jadi derhaka. Derhaka ni ada dua martabat. Derhaka ni maknanya berdosa. Seorang isteri dia lawan suami ni ada dua martabat. Pertama martabat tu berdosa saja. Hukum dia berdosa, wajib dia kena taubat, wajib kena minta maaf dengan suami. Dosa saja. Tapi nafkah masih boleh diberi. Wajib atas suami mesti kena beri nafkah lagi.
Wajib kena wi makan, wajib kena wi minum, wajib kena wi pakaian, wajib kena wi tempat tinggal. Tetapi perbuatan dia berdosa. Kedua, maksiat ataupun derhaka. Peringkat kedua, peringkat gugur nafkah, dipanggil nusyuz. Nerhaka lagu ni dalam berdosa, menyebabkan dia tidak berhak untuk dapat makanan daripada suami dia, tak dapat goni, tak dapat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, habis tak boleh berlaku nafkah dia. Biasanya makanan lah, makanan dengan pakaian. Makan, minum, pakaian. Tempat tinggal ni jangan kita hambat. Nama ke bini kita deraka, tak dengar kata kita ke, tak kita ajak masuk tidur, dia tak si tidur. Pukul 2 malam bunyi, syuh, syuh. Bunyi apa dia? Syuh, syuh. Duk ambak bini dia, suka tubik luar. Dia tidur tanah, tidur sorang, tidur balasuh, tidur rumah tak imeh. Nampak tidur balai raya ke. Sebab apa? Tak wajib saya beri tempat tinggal hari ni, awak berderhaka kepada saya. Tak boleh. Tempat tinggal sebab benda ni masalah sikit. Kalau hamba dia orang tina ni nak jaga aurat dia mana. Dia nak tidur mana. Selok lah. Tidur pula kembali gantung pula. Selok lah. Tidur atas balasuh kak. Mari tahajud tak email hari tu. Sekali tahajud rumah. Tahajud atas masjid pula. Apa ada orang kena hamba daripada rumah. Mari jadi rajin tiba-tiba tak email. Selika juga tak email. Jadi biasanya akan gugur pakaian. Pakaian tahun ni saya tak akan beli sebab awak deraka. Makanan dan minuman. Minuman pula ikut hari. Kalau dia deraka hari ni saja. Esok kalau dia dah taubat dah, okey kena pergi pula. Nama lagu tu. Maka wajiblah ke atas sekalian perempuan yang tersebut belajar dan mengetahui hukum dia. Perempuan wajib belajar nak jadi seorang isteri yang solehah, kena belajar. Jangan bijak sendiri. Pakai telekung, pakai goni, wak lolok islamik sikit, pandai dah hak jadi isteri. Masuk usrah sikit-sikit, kecek wak lolok islami, astagfirullah, Allahumma salli ala sayyidina, astagfirullah. Jadi islami pandah lalu hak, tu kena tipu setan pahatah belakang panggil Nak kata zahir yang ketipu pahatah belakang panggil. Jadi setiap ibadat ni kena belajar, jangan bijak sendiri. Belum tentu orang pakai pakaian labuh, orang tutup muka, orang pakai stocking, orang pakai stangik. Pandai hak isteri, pandai hak suami. Kena belajar. Letak piyah tok lelaki pakai kain serba, pakai jubah, pakai ridak, jubah belah. Belum tentu pandai hak suami. Kena belajar belako, barulah jadi suami yang soleh, isteri yang solehah. Jangan wak bijak sendiri, tengok baca internet, baca hok mana tak tahu. Hok dalam internet tu Wahabi pun mengajar, hok mari pun Power Ranger mana tak tahu. Kadang-kadang orang pakai jubah, pakai serban bukan bidang agama pun. Dia bahagia mengaji orang putih, mengaji gapo, kita ingat dia pakai jubah tu dia orang alim. Jadi kena belajar dengan betul-betul, belajar di kitab. Masalah kita nak amal, tak saya amal suku pasal, tapi belajar tu wajib dah. Amal wajib hak lain pula. Ada orang demo belajar banyak mana tak amal juga. Sekurang-kurangnya dia tahu. Berarti kita buat dalam keadaan tahu. Hak ni kan tak tahu lagu tu. Dok rasa betul pacurah. Nya tipu setan pahatah belakang. Tak ada apa lah. Supaya terpelihara segala amalannya yang berkebajikan dan beroleh manfaat darinya di akhirat nanti. Supaya terselamat segala perbuatan dia sebagai isteri ataupun sebagai suami, sepatutnya amalan itu membawa dia kepada syurga. Tetapi habis jadi penuh sebab tak belajar. Dan bagi perempuan yang merdeka menderhakai suaminya di dunia ini, kelaknya akan menanggung beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala yang sedang menanti mereka pada hari akhirat. Isteri-isteri yang melawan suami. Orang lain kecek lemah lembut dengan suami kecek kasar. Sebab apa kecek kasar? Sebab suami saya bodoh. Saya mengaji pandai. Saya orang kaya, suami saya orang miskin. Maka kecek buat supaya hamba tok laki dia. Siapa dia marah? Allah marah buat lagu tu.
Kena seksa, kena seksa. Gapo dia? Dia sebut belaka. Seksa buat goni kepada suami, kena seksa lagu ni gini. Kita tengok sendirilah. Kalau kita rasa kita tak si kena seksa, jangan buat benda-benda lagu tu. Maka pada hari itu sangatlah menyesal sekali perempuan tersebut. Banyak hak perempuan lah, hak laki-laki pun ada. Jangan jadi ni kita ni. Jatuh semacam benar. Orang tino semacam kena. Tak, lepas ni kena belaka. Hak jatuh pun kena, hak tino pun kena. Dan pada waktu itu tiada berguna lagi segala sesalnya dan duka citanya seperti firman Allah Ta'ala. Apabila hari kiamat rasa menyesal dah nak taat kepada suami, tak ada faedah dah. Apa? Ayat Quran kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu harta dan anak-anak tiada lagi memberi manfaat kepada orang yang berdosa. Apa yang ada hanyalah sesalah dan duka cita. Harta banyak. Saya founder ni gapo dia tak apa nama Rima tak tahu. Pakai gelemah besar setara mana pun harta pengikut pekerja saya ada 8,000 orang. Saya ni CEO syarikat kau gapo, tetapi deraka kepada suami menyesal tak sudah. Fasa pertama antara dosa besar. Ni mula kena belajar ni. Biar kita perhati. Jangan duk perhati orang. Nama ke mengaji kita ni. Jodoh. Sebelah rumah hamba perangai lagu ni. Dia tak nampak. Dia duk nampak dia tu wali kutuk semacam. Sayang hamba pernah dengar dia duk buat lagu ni. Kakak ni saya tengok akhirat. Dia kecil lebih kurang potulur juga. Jadi tak suruh tengok orang, tengok kita. Soal